Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani menjelang Malaysia memilih Kongres India Malaysia ataupun lebih dikenali di kalangan kita ataupun MIC. Merupakan satu parti yang lama, bukan baru tetapi sudah pun terbentuk sejak sebelum kita merdeka lagi. Sudah pun menjadi sebahagian daripada penubuhan kerajaan awal apabila kita diberikan kemerdekaan oleh British, jadi gabungan antara UMNO, MCA dan juga MIC. Pastinya sejarah parti untuk masyarakat India ini perlu juga kita lihat signifikan kontribusi mereka dalam pembangunan sebuah negara bangsa dan pastinya dia ada turun naik prestasi MIC apatah lagi selepas kita melihat beberapa keputusan pilihan raya sejak 2008, 2013 dan juga yang terakhir pada 2018 di mana hampir kesemua calon-calon MIC dipertandingkan untuk kerusi parlimen kalah hanya satu saja yang muncul menjadi wira MIC mempertahankan kerusi parlimen tapah. Jadi pastinya senario ini dan individu ini perlu kita angkat juga dalam perbincangan kami di Astro Awani. Jadi pada malam ini saya amat bertuah bersama yang berbahagia Datuk Seri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC, Menteri Sumber Manusia dan juga mantan ahli Parlimen Tapah. Kena pakai mantan lah. Parlimen sudah dibubarkan Datuk Seri kan. Jadi kalau sedikit snippets MIC dan juga sejarah perjuangan Datuk Seri secara peribadi dalam politik dan juga untuk minoriti masyarakat India di negara kita, apa kita boleh simpulkan hingga tahun 2022? Kita lihat keseluruhan seperti mana disebutkan oleh Haji Nazri tadi. MIC bersama-sama kedua-dua parti, MCA dengan UMNO, adalah yang parti yang memperjuangkan kemerdekaan di negara kita. Dan ketiga-tiga parti ini adalah bukan sahaja semata-mata sebuah parti politik. Ini sebuah perjuangan. Wadah. Wadah. Maka tanggungjawab kita lebih berat. Dan kita lihat 60 tahun lebih kemerdekaan ini. Generasi hari ini perlu memahami keperluan semasa. Kalau kita sebutkan apabila tamat saja kemerdekaan atau setelah kita dapat kemerdekaan, masyarakat India, khususnya masyarakat India, sebagian masyarakat India dan juga kaum-kaum lain, mereka bukanlah golongan bandar, lebih kepada luar bandar. Contohnya masyarakat India, kebanyakan majoritinya adalah daripada ladang-ladang, estate dan getah. Okay? Dan keperluan seketika itu selepas kemerdekaan adalah memastikan mereka diberi kerakyatan. Itu yang penting. Itu adalah perjuangan MIC. Masa ketika itu MIC tak memperjuangkan untuk peluang-peluang pekerjaan dalam kerajaan, tak wujud pun. Kebetulannya keperluan semasa itu adalah untuk memastikan mereka dapat kerakyatan warga negara di negara kita. Dan kita berjaya. Kita berjaya sehingga hari ini mana-mana warga Malaysia, tak kira sama ada India, Cina, Melayu, asalkan dia ada dokumen-dokumen yang sah, mereka tidak pernah dinafikan. Tapi isu ini berlarutan, Datuk Seri kan? Berlarutan, tetapi kita lihat mana-mana negara, bukan saja Malaysia, mana-mana negara di dunia ini, apabila tak ada dokumen yang sah, apatah lagi negara kita, macam terdiri daripada begitu ramai imigran, pekerja asing di negara kita. Bukan suatu kita boleh bagi kerakyatan atau keluarkan dokumen-dokumen kewarganegaraan mengikut keselesaan. Kita perlu melihat dokumen-dokumen yang sah. Dan saya lebih kurang 34 tahun dalam politik bersama-sama, bermula daripada Tun Sami Welo sejak tahun 1988 sehingga hari ini. Saya tak pernah dapat sebarang kes-kes yang mempunyai dokumen yang sah ditolak. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen yang sah, apa MIC lakukan untuk membantu mereka? Kita sedang membantu melalui budi bicara Kementerian Dalam Negeri dan kita mengumpulkan dokumen-dokumen membantu. Ada juga kes-kes kecuaian, kes-kes kecuaian ibu bapa. Kecuaian ibu bapa. Contohnya ibu bapa tidak berkahwin secara sah. Apabila ada anak-anak secara langsung tidak warga negara, tidak boleh didaftarkan. Exactly. So ini adalah perkara-perkara yang kita sedang membantu dan perkara ini berterusan. Dan kan MIC parti akar umbi, mengapa pimpinan di akar umbi tidak melihat isu-isu ini? Ini kecuaian individu. Peringkat akar umbi, kita tidak maklumat sama ada suami isteri berkahwin dan sebagainya. Apabila perkara itu sampai kepada kita, apabila wujudnya isu seperti ini. Dan kadang-kadang keadaan ini terlambat. Walaupun kita telah membantu, tetapi
golongan itu tidaklah ramai sangat dan saya tidak boleh menafikan kaum-kaum lain juga ada masalah yang sama. Jangan hanya fikir masyarakat Sabah India. Sarawak lagi banyak. Sabah, Sarawak, Australia, China. Even masyarakat Melayu ada masalah yang sama. So ini adalah satu masalah yang berterusan atas kecuaian individu. Dan kita kini kita lihat keperluan semasa masyarakat India. Dan kita menghadapi pilihan raya ini dengan harapan kita membantu masyarakat India dalam pelbagai bidang, khususnya peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan. Okay. Dalam berhadapan dengan pilihan raya ke-15 ini, Datuk Seri, pastinya naratif yang akan ditawarkan oleh MIC secara umumnya dan Barisan Nasional secara umumnya dan secara peribadi, Datuk Seri, untuk menggamit sokongan akar umbi. Kita lihat dua perkara penting rakyat kena faham. Yang pertama, kita berjaya. Walaupun seperti mana kita sedia maklum, negara ini terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya, semua berbeza. Dari segi makanan, dari segi gaya hidup, bahasa, agama, tradisi, semua berbeza. Tetapi kita masih hidup aman dan damai. Hampir 60 tahun selepas kemerdekaan dan sebelum lagi. Dan salah satu asas kejayaan kita adalah kestabilan politik yang berterusan. Jika kita banding dengan negara-negara lain yang sedang maju dan telah maju pun, telah menelang masa lebih beratus-ratus tahun untuk sampai ke tahap di mana kita sekarang. Tetapi negara kita, walaupun kita dalam kepelbagaian, kita masih sempat berjaya dalam masa yang singkat, iaitu dalam masa 50 tahun kita dah lihat kita boleh bertanding dengan negara-negara maju. Dan asas kejayaan ini adalah kestabilan politik berterusan. Yang pertama. Yang kedua, sebelum ni ada juga orang menyatakan bahawa hanya Barisan Nasional je memerintah selama 60 tahun. Maka tidak dapat peluang untuk parti-parti lain untuk membuktikan kewibawaan mereka. Dan hari ini adalah slogan 2018. Tetapi hari ini, 2022, kita menghadapi pilihan raya ke-15, kita dah beri peluang kepada semua parti. Tak ada orang boleh kata, parti saya tak pernah mewakili kerajaan, tak pernah wakil menteri daripada kabinet, daripada parti saya dan sebagainya. Dan kita kini dah menghadapi pilihan raya selepas melihat semua kebolehan dan kewibawaan semua parti. Dan rakyat boleh menilai dalam masa terdekat ni ada kewibawaan individu-individu dan kedudukan parti. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada juga apabila kita menghadapi pilihan raya, apabila kita janji dengan rakyat, itu adalah ini prinsip. Sebab itu saya kata Barisan Nasional adalah sebuah perjuangan. Sebab setiap perkara kita janji melalui manifesto, kita menunaikan sebelum menghadapi pilihan raya kedua. Tapi kita pernah juga ada pengalaman, jangan lupa pernah ada pengalaman, orang kata manifesto ini bukan kita. Ya. Datuk Seri, kita imbas sedikit bagaimana MIC mungkin bukan secara terus dijadikan sebagai satu bahan untuk memberikan satu persepsi negatif prestasi dalam kerajaan, tetapi ketika Tun Sambantan, Tan Sri Sambi Belu dan juga dalam Barisan Nasional sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak, kemunculan satu movement untuk menjaga kebajikan masyarakat India, misalnya Hindraf pada pilihan raya 2013, dan tempiasnya terus kepada MIC. Calon-calon MIC kalah teruk dan juga berterusan hingga 2018 sampai Datuk Seri saja yang membawa obor MIC di peringkat parlimen, dan selepas langkah syariatan Datuk Seri terus dilantik sebagai Menteri Kabinet. Jadi what a lesson learned untuk MIC melihat, maksudnya apa yang Datuk Seri cakap itu betul, masyarakat berubah, rakyat berubah, demografi pendapatan rakyat juga berubah, dan kehendak-kehendak masyarakat minoriti juga mula lebih dominan, lebih vokal bahawa mereka juga ada hak di tanah tumpah darah mereka ini. Yang pertama, kita lihat hubungan hari ini di peringkat Barisan Nasional. Saya bersama-sama Tan Sri Wiki dengan pemimpin-pemimpin tertinggi di Barisan Nasional, termasuklah Datuk Seri Zahid Hamidi, KJ, Isham, begitu juga Wika dan sebagainya. Kami telah mengadakan strategic partnership. Bukan lagi macam sebelum ni. Kalau saya tak nak tuduh siapa-siapa, tetapi hubungan di antara pemimpin-pemimpin Barisan Nasional sebelum ni jauh berbeza apa yang kita lihat hari ini. Ya, dulu dipanggil Big Brother lah, UMNO tu kan. Maksudnya sekarang tak ada lagi Big Brother, MIC sebab diam je. Kami bangkit bersama-sama. Kalau saya jadi setiausaha Barisan setiausaha pemuda MIC zaman Datuk Seri Zahid menjadi Ketua Pemuda MIC.
Ketua Pemuda UMNO dan Barisan Nasional. Begitu juga Tan Sri Vicky. Dia jadi Ketua Pemuda semasa Datuk Seri Syamudin menjadi Ketua Pemuda UMNO dan Barisan Nasional. Begitu juga Datuk T. Mohan. Dia jadi Ketua Pemuda semasa Khairul KJ jadi Ketua Pemuda dan Ketua Barisan Nasional. Maka hubungan kami adalah lebih strategik. Dan kini mereka boleh memahami kedudukan kami. Sebab apabila kita nak ke medan perang, kita perlukan senjata. Begitu juga apabila kita nak mendapatkan sokongan masyarakat India, kita perlukan senjata-senjata tertentu yang boleh meyakinkan masyarakat India. Dan kini kita lihat terbaru, walaupun MIC mengada universiti sendiri, universiti perubatan sendiri hampir lebih 20 tahun, tetapi kita tak pernah dapat bantuan kerajaan untuk bantu golongan murid-murid. Tetapi apabila kita membangkitkan isu ini kepada Yang Amat Beberapa Perdana Menteri dan juga Presiden Barisan Nasional, mereka memahami dan perkara ini telah diselesaikan dalam masa sebulan dua, di mana hari ini kita ada keputusan dasar setiap tahun masyarakat India, khususnya kumpulan B40 dalam pendidikan perubatan akan mendapat bantuan sebanyak 25 juta. Ini akan membantukan masyarakat India. Maka saran kita kepada masyarakat India, kini kita dalam satu keadaan lebih selesa dengan pemimpin-pemimpin tinggi di peringkat Barisan Nasional. Dan kita memahami aspirasi golongan generasi muda. Walaupun kadang-kadang permintaan generasi muda tu luar biasa sedikit. Contohnya apabila baru-baru ni ada 200 murid India yang dapat 4 flat, tak dapat universiti untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang perubatan. Ini adalah 200 murid India. Tapi tak ada orang kaji berapa ramai kaum-kaum lain. Sedangkan ke tempat adalah terhad. So mereka mereka hanya lihat dari satu sudut. Tapi sebagai pemimpin kita perlu mengambil kira permintaan semua kaum. Bukan 200 masyarakat India yang tertinggal. Ada juga beribu-ribu masyarakat lain tinggal juga. So ini adalah perkara-perkara yang diperhalusi, tetapi kita mendidik rakyat, mendorong rakyat supaya mereka memahami. Dan hari ini kita lihat kedudukan MIC lebih selesa dengan di peringkat Barisan Nasional. Ya. Datuk Seri, kalau dari peringkat Barisan Nasional, kursi tradisi yang seringkali menjadi tumpuan MIC adalah di 12 kursi parlimen dan juga di 18 kursi Dewan Undangan Negeri yang sentiasa menjadi pertaruhan wakil-wakil rakyat yang akan dipertaruhkan oleh MIC. Adakah untuk pilihan raya umum ke-15 ini 12 kursi ini secure atau berapa? 10. 10. Confirm 10. 9. Sampai ke tahap ini masih ada negosiasi. Setakat PRU ke 14. MIC bertanding lebih kurang 9 kerusi. Dikenali sebagai kerusi tradisi. Tetapi kini dunia dah berubah. Landscape politik negara dah berubah. Maka kita tidak boleh lagi pegang dengan slogan ini kerusi tradisi MIC, kerusi tradisi UMNO dan sebagainya. Kita perlu lihat dari sudut siapakah yang paling layak ataupun paling tepat calon boleh menang. Kemenangan individu tak penting. Yang penting adalah kemenangan Barisan Nasional. Apa guna saya seorang menang, akhirnya Barisan Nasional kalah. So maka MIC di bawah kepimpinan Tan Sri Vignesh kita mengambil pendekatan, kita melihat secara rasional. Contohnya apabila kita menghadapi pilihan raya Cameron Highland, pilihan raya kecil Cameron Highland. Walaupun kursi tradisi MIC. Tetapi memandangkan sebelum ni semua kita kalah. Semua PRK peringkat PRU bukan PRU, pilihan raya kecil. Semua kita kalah. Tetapi apabila kita sampai ke Cameron Highland, pucuk pimpinan Barisan Nasional termasuk MIC lah membuat keputusan strategik, mengambil kira kita ada orang asli lebih kurang 6,000 lebih orang asli. Maka sebelum pilihan raya ini kita tak kurang sambutan daripada masyarakat India dengan masyarakat Cina. Maka dengan adanya sokongan daripada orang-orang Melayu dan sebahagian masyarakat India, kita boleh menang kerusi ini sekiranya kita dapat sokongan daripada orang asli 100%. Pada masa ketika itu kerajaan adalah kerajaan PH. So bukan senang untuk sebab jakuat di bawah bidang kuasa federal. So sebagai parti yang pragmatis kita lihat sekiranya Barisan Nasional pilih seorang calon daripada masyarakat orang asli, kita ada peluang yang lebih cerah untuk menang. Maka pilihan kita menjadi realiti dan kita menang. Selepas itu jadi turning point. Selepas itu semua pilihan raya kecil kita menang. Itu adalah strategi. Dan hari ini kita lihat, apabila kita menghadapi pilihan raya umum ke-15, sekiranya MIC nak kembali
rampas balik kerusi yang telah ditawarkan kepada UMNO melalui calon orang asli. Sekiranya dia kita tarik balik, impak dia bukan saja di Cameron Highland, di Tapa, Sungai Siput, orang asli, semua orang asli. So maka kita kali ini kita membuat keputusan yang rasional. Kita lihat, okey, parti mana yang ada peluang. Bukan kata ada jaminan. Even serah kepada UMNO ke MC kita ada jaminan boleh menang, tetapi kita lihat siapa calon peluang siapa yang lebih cerah. Maka kita serah kepada parti-parti yang boleh mendapatkan kemenangan. Pada masa yang sama kita pilih kursi-kursi yang lain yang kita ada boleh memberi cabaran yang kuat. Pasal selain daripada kita meletakkan calon muka baru dan juga muda dan juga wanita yang sentiasa menjadi satu demand apabila semua parti politik sibuk nak mencaturkan siapakah yang akan diletakkan di kursi parlimen dan juga di kursi DUN. Tetapi bagi isu masyarakat India yang Datuk Seri rasa yelah, betul, isu minoriti sebahagian daripada yang perlu diperjuangkan sebagai parti yang berteraskan kaum, tetapi untuk melihat realiti nasional, realiti negara secara umumnya, apa yang mendesak kali ini dengan pasca pandemik satu. Keduanya, isu berkaitan dengan PMKS, IKS kita baru pulih, baru nak berniaga baliklah dengan impak yang hampir total lah mereka ni sampai ke gulung tikar. Ketiganya dari aspek keciciran dalam pendidikan, pastinya sekolah-sekolah Tamil, sekolah-sekolah di luar bandar, dan mereka ini tak dapat mengikuti pelajaran dalam talian ketika 2 tahun lebih ketika pandemik. Jadi adakah ini menjadi isu yang mendesak bagi MRC perjuangkan? Kita ini adalah cabaran yang terbesar, tetapi kita lihat keseluruhan. Apakah pendekatan yang terbaik untuk memastikan kita berjaya? Yang pertama kita lihat dari segi kewibawaan kerajaan. Walaupun kerajaan PN telah mengambil alih punca pimpinan pada saat-saat yang cukup kritikal dunia menghadapi COVID. Tetapi kita lihat dari segi kewibawaan kita telah berjaya. Berjaya bukan saja memerangi COVID-19 tetapi lebih kepada mengatasi kegawatan ekonomi. Contohnya, apabila kita mula PKP pertama, kadar pengangguran 5.3%. Dan sebaik saja kita tamatkan PKP ataupun hujung pada 2021, kadar pengangguran ataupun di awal 2022, kadar pengangguran telah kurang. Lebih kurang 4.9%. Ini adalah satu kejayaan besar. Dan bagi tahun 2022, sasaran kita untuk melahirkan 600,000 peluang pekerjaan dan kita sedang melihat progres hampir mencapai matlamat. Tambahan pula, kita perlukan pelabur asing masuk ke negara kita. Itu yang penting. Kegawatan ekonomi kita walaupun kita telah menguruskan secara baik, tetapi kejayaan kita bergantung pada pelaburan asing. Walaupun Perdana Menteri melawat seluruh dunia, ada juga menteri-menteri tertentu pergi menjemput pelabur seluruh dunia. Akhirnya ini akan menjadi realiti apabila kita ada kestabilan politik. Kestabilan politik itu cukup penting. Maka dengan adanya pilihan raya kali ini, saya percaya yang pertama rakyat kena pastikan kestabilan politik. Dan hari ini saya lihat, jika banding dengan PRU 14 dengan hari ini, rakyat lebih yakin dengan kerajaan yang ada hari ini. Jadi dari aspek portfolio Datuk Seri secara terus misalnya sumber manusia ini menjadi perdebatan kerana isu yang berlegar di kalangan pengundi muda buat pertama kali ini game changer juga. Pengundi muda undi 18, pendaftaran automatik hampir separuh daripada 21 juta itu akan diterjemahkan oleh kelompok muda ini. Mereka bergelut dengan isu pekerjaan. Walaupun Datuk Seri katakan dah mula pulih dari sudut statistik pengangguran dan sebagainya. Isu gaji yang tidak naik, isu gaji yang minima dan juga stagnan, tidak mencapai tahap sebelum pandemik. Ketiganya ialah kita nak go to industri 4.0 ataupun industri digital misalnya, tetapi kita lebih melihat isu yang insentif ataupun peluang pekerja yang sementara seperti e-hailing dan sebagainya. Tetapi para graduan kita, anak muda kita, mereka ingin satu polisi yang jelas. Jadi adakah Datuk Seri ada secara peribadinya melakarkan bagaimana kita bergerak ke hadapan kalau BN diberikan tampuk untuk memerintah kerajaan? Kita lihat seperti mana disebut, ada beberapa perkara penting. Yang pertama adalah peluang-peluang pekerjaan.
Yang kedua dari segi kemahiran. Sebab kita lihat cabaran terbesar adalah industri revolusi 4.0. Mungkin kita akan hidup di satu dunia yang tidak boleh bayangi. Jauh berbeza dengan apa yang kita lihat hari ini. 2 tahun sebelum ni kita tak pernah dengar ayat working from home. Tak pernah kita lihat orang-orang yang berusia ke luar negara kena gunakan aplikasi. Ini semua adalah cabaran baru dan 8 tahun akan datang kita akan selesai dengan Industri Revolution 4.0. Di mana mungkin seperti temuduga seperti ini kita bukan lagi gunakan bahasa biasa. Mungkin ada bahasa-bahasa lebih kepada artificial intelligence, digitalisasi, otomasi dan sebagainya. Maka kerajaan perlu memastikan pembangunan TVET kepada bukan saja golongan muda tapi warga Malaysia keseluruhan. Sebab seluruh dunia akan ada dalam satu situasi yang jauh berbeza dengan hari ini. Maka pendidikan TVET adalah amat penting. Dan kita akan adakan peluang-peluang pekerjaan baru. Sebab itu kita lihat, walaupun hari ini kita berbincang mengenai industri evolusi 4.0, negara-negara seperti Jepun dah mula mengenal pasti pembangunan sumber manusia 5.0. Mereka mengenal pasti peluang-peluang pekerjaan yang akan hilang ketika implementasi industri 4.0 dan apakah peluang-peluang baru yang akan ada. Dan ini adalah tanggungjawab kerajaan. Dan semua ni boleh berjaya apabila ekonomi kita kukuh. Dan untuk mengukuhkan ekonomi kita, yang perlunya adalah kestabilan politik. Dan hari ini, anak-anak muda cukup matang. Kita tidak boleh lupa. Sebelum ni ada juga golongan generasi muda membuat keputusan, tukar kerajaan atau perubahan boleh membawa kebaikan. Tetapi, sebaik saja tukar, 17,000 pekerja kontrak telah hilang peluang pekerjaan. Ditamatkan daripada perkhidmatan. Ini semua telah menjadi pengajaran kepada generasi muda. Generasi muda juga pernah nampak apa yang dijanji telah pun diputarbalikkan menyatakan ini bukan kitab. Janji manifesto itu janji je, bukan tak semestinya kita melaksanakan. So maka ini telah menjadi satu pengajaran kepada semua termasuk kepada generasi muda. Ya. Bagi PRU 15 ini, Datuk Seri juga dianggap sebagai hulu balang utama Barisan Nasional dan ketika menjadi Menteri Sumber Manusia juga isu berkaitan dengan penjana kerjaya, berkaitan dengan dana yang besar diperuntukkan oleh kerajaan dikatakan disalahgunakan, tidak sampai ataupun tuntutan palsu yang melibatkan portfolio Datuk Seri. Jadi termasuk perkeso. Jadi adakah Datuk Seri menganggap ini secara serangan peribadi ataupun kerajaan ada jawapan tentang hal ini? Kita telah berjaya membantu hampir 2.9 juta warga kerja. Dalam kalangan tu ada juga beberapa individu. Ini manusia ni tidak boleh lari daripada kesilapan dan kesalahan. Kita lihat manusia di seluruh dunia ini ada perkara seperti ini. Ada juga beberapa individu menyalahgunakan peluang yang sedia ada. Dan kesalahgunakan ini dikenal pasti oleh audit dalaman, bukan orang luar. Kita mengenal pasti kekurangan itu dan kita yang mengambil tindakan. Sekiranya tindakan datang daripada luar, saya boleh faham. Tetapi ini tindakan dalam. Siapa yang kita ambil dari kumpulan itu adalah kumpulan yang kecil. Tetapi sebab politik, perkara-perkara ini telah pun diperpolitikkan. Begitu juga kita lihat. Sebelum bubarkan parlimen, semua parti-parti pembangkang ada cerita pasal pekerja asing. Saya tengok dalam sebulan ni tak ada siapa pun sebut pasal pekerja asing. Masa itu isu adalah sebab politik. Kalau tidak, perkara itu tak timbul. Okay. Datuk Seri, dalam 9 kursi parlimen dan berapa 18 kursi Dewan Undangan Negeri, kalau itu disahkan sampai ke hari penanaman calon, berapa peratus muka baru, muka anak muda dan wanita akan ditampilkan oleh MIC? Sebahagian besar adalah muka baru. Hampir lebih daripada separuh muka baru dan MIC hanya ada 9 kursi. Presiden mungkin akan meletakkan 1 atau 2 calon wanita. Kita masih dalam final keputusan muktamad. Selain daripada itu, kita lihat 50% pengundi adalah daripada pengundi wanita. Mereka boleh menentukan hala 7 negara. Dan kita, kerajaan hari ini telah membantu pelbagai bantuan salurkan kepada wanita, khususnya baru-baru ni yang amat berhormat Perdana Menteri telah memberi jaringan keselamatan kepada golongan wanita di bawah golongan B40. Saya lihat itu satu cabaran. Saya sebagai Menteri Sumber Manusia yang telah membangkitkan kepada amat berhormat Perdana Menteri di mana
musim PKP. Khususnya mereka yang bekerja di sektor swasta telah hilang peluang pekerjaan, dan apabila isterinya menghadapi chronic diseases seperti kencing manis ataupun sakit jantung dan sebagainya, mereka dua perkara. Satu, tiada simpanan. Yang kedua, sebab mereka sebagai pekerja swasta, contohnya pemandu taksi dan sebagainya, mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tapi tiada simpanan. Yang kedua, mereka tiada jaringan keselamatan. Maka mereka menghadapi pelbagai masalah untuk bantuan perubatan. Maka dengan tindakan Amat Berhormat Perdana Menteri, hari ini kita telah membekalkan jaringan keselamatan untuk 150,000 wanita, khususnya suri rumah tangga di bawah kumpulan B40. Saya percaya dengan kemenangan Barisan Nasional ataupun Kerajaan Stabil, mungkin ini boleh diperluaskan kepada golongan wanita keseluruhan. Okay. All the best Datuk Seri di Tapah ya. Sebab nampak bagus. Okay, sebab tu apabila ada pemerintah tanya saya macam mana saya menilai prestasi saya di Parlimen Tapah, saya kata kalau calon baru, boleh tanya calon baru, tapi saya dah penggal keempat. Sepatutnya tanya warga Tapah. Mereka yang lebih. Kan kita nak angkat sendiri ya Datuk Seri. Mereka lebih tahu. Ya. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri M. Saravanan, Timbalan Presiden MIC, Mantan Ahli Parlimen Tapah dan juga Menteri Sumber Manusia. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.